Pengenalan. Dasar pembangunan belia negara dirancang bagi melahirkan generasi belia yang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Dasar ini diwujudkan bagi memastikan keupayaan belia membina kekuatan, ketahanan pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara. Dasar belia negara ini diilhamkan pada April 1973 di UM, manakala pada 13 Disember 1985, dasar ini diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan iaitu Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud. Namun, dasar ini telah dikaji semula pada tahun 1997 yang seterusnya dinamakan sebagai Dasar Pembangunan Belia Negara. Matlamat Dasar Belia Negara ialah untuk mewujudkan belia Malaysia yang memiliki pribadi yang bersepadu dari segi rohani, perbuatan, jasmani, bertanggungjawab, berdikari, bersemangat, sukarela dan patriotik. Ia juga menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara selaras dengan Wawasan 2020. Matlamat dasar yang seterusnya ialah untuk menanam dan mengukuhkan nilai-nilai kepercayaan yang terkandung dalam perlembagaan negara. Seterusnya, objektif dasar. Yang pertama, pencetus kepribadian belia negara selain memberi penekanan dari segi kepimpinan, kesukarelawan, berakhlak mulia serta berpengetahuan luas dalam semua bidang. Yang kedua, menggalakkan penyertaan belia dalam pembangunan negara selain membawa mereka sejajar dengan prinsip rukun negara. Seterusnya, menjadikan mereka sebagai tunjang kepada integrasi nasional. Seterusnya, mereka semua dianggap sebagai tembok pertahanan ekonomi dan sosiopolitik negara pada masa akan datang. Yang kelima, meningkatkan sosioekonomi dalam kalangan belia serta dapat mengukuhkan perpaduan selain dapat menjaminkan keselamatan negara. Dan yang terakhir, melahirkan belia yang lebih produktif dan mampu memberi sumbangan kepada negara ke arah mencapai Wawasan 2030. Prinsip-prinsip dasar pembangunan belia negara. Yang pertama ialah mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Yang kedua ialah mempunyai semangat perpaduan, kesukarelawan dan mengamalkan prinsip autonomi. Yang ketiga ialah mempunyai sifat kepimpinan yang matang. Yang keempat, menggalakkan penyertaan dalam proses pencapaian negara. Yang kelima, mempunyai moral yang tinggi dan sikap yang mementingkan kesihatan dan kecergasan diri. Dan yang terakhir sekali ialah mempunyai taraf keilmuan yang luas dan mendalam. Seterusnya, kebaikan dasar. Kebaikan dasar pembangunan belia negara ialah memastikan kesinambungan kepimpinan masa depan negara. Ruang yang lebih luas dibuka untuk golongan belia memimpin dan sumber negara dapat disatukan bagi membangunkan keupayaan kepimpinan belia dari awal. Selain itu, menstabilkan identiti belia negara. Perkembangan identiti belia berpunca dari perubahan biologi, kognitif dan sosial. Ia mendedahkan belia kepada tingkah laku yang berisiko apabila berlakunya konflik emosi yang tidak terkawal semasa proses perkembangan golongan belia. Seterusnya, mematangkan proses pembangunan belia. Membangunkan generasi belia secara individu dalam keseluruhan aspek pembangunan insan seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan fizikal. Kebaikan dasar juga adalah untuk mengurangkan jurang generasi dalam kalangan belia kerana faktor tumpuan belia merentas generasi adalah berbeza mengikut konteks keperluan. Selain itu, supaya fokus pelaksanaan program atau aktiviti belia memenuhi keperluan dan aspirasi mereka. Akhir sekali, mempercepatkan proses kematangan golongan belia. Cabaran masa kini dan masa hadapan, terutama bagi kelompok belia awal dan pertengahan akan dapat didepani. Segala sumber negara yang ada dapat disatukan bagi membangunkan keupayaan belia pada peringkat awal. Seterusnya ialah kelemahan dasar belia negara. Seperti mana kita tahu bahawa setiap dasar sememangnya mempunyai kelebihan maupun kelemahan dalam memastikan pembangunan dan perancangan yang dibuat berjalan dengan lancar. Jadi, kelemahan yang pertama ialah ketiadaan sumber keuangan yang mencukupi. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber keuangan tidak mencukupi untuk membiayai program yang mereka hendak jalankan. Banyak yang masih terlalu bergantung dengan pihak lain termasuk kerajaan untuk mengadakan program. Di sinilah pentingnya setiap persatuan belia mempunyai aktiviti ekonomi yang teguh. Aktiviti pengumpulan dana dan penjanaan tabungan yang mantap dan stabil perlu dilipat gandakan.
Kelemahan yang kedua yang dapat dilihat ialah pertubuhan belia tidak boleh bergerak bersendirian. Ia perlukan sokongan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Penglibatan yang bersepadu dari pelbagai pihak sangat diperlukan bagi menyerlahkan kemampuan belia untuk menjadi rakan pembangunan negara. Jika diperhatikan, ramai anak-anak muda yang memasuki alam pekerjaan di pelbagai sektor dan paling ramai tentu sekali di bahagian operator pengeluaran. Mereka perlu diberikan pendarahan dan peluang untuk melibatkan diri dalam kegiatan belia. Mereka juga perlu mempunyai pertubuhan mereka di tempat kerja. Selain itu, hasil aktiviti yang dilakukan adalah bersifat sementara dan tidak begitu terkesan dalam kalangan belia kini. Perkara ini dikatakan demikian kerana belia pada masa kini kurang aktif dalam penglibatan program yang dijalankan dan menyebabkan mereka tidak terdedah dengan program belia di negara ini. Dasar belia negara juga dikatakan masih lemah dalam menyatakan maksud belia itu sendiri secara jelas kepada masyarakat. Perkara ini juga menjadi salah satu kelemahan belia di negara kita. Kelemahan yang terakhir ialah program yang dijalankan adalah terhad kepada belia di bandar sahaja dan sangat kurang bagi belia di luar bandar. Hal ini sangat tidak patut kerana ia akan menjejaskan masyarakat luar bandar dan mereka tidak terdedah dengan kewujudan dasar belia negara. Program yang dijalankan mestilah dibuat sama adil kepada belia bandar maupun luar bandar. Yang terakhir adalah cadangan dasar. Yang pertama, menambah elemen pembangunan spiritual atau keagamaan yang holistik sebagai tunjang dasar. Yang kedua, memberikan ada 7 dasar yang jelas bagi membangunkan golongan belia minoriti, terpinggir dan berisiko seperti yang didefinisikan dalam dasar. Yang ketiga, meletakkan sistem penilaian mantap dan sasaran yang lebih besar bagi menjadi 10 negara terbaik dunia dalam ranking Global Youth Development Index YDI pada tahun 2030. Yang keempat, menukar platform pelaksanaan dasar pembangunan belia dari menggunakan persatuan belia kepada memperkasakan sistem pendidikan, pengajian tinggi dan kesatuan sekerja di Malaysia.